Hai semua, video kali ini Cikgu Shu sambung mengajar you all tajuk fungsi, subtopik membuat dan mengesahkan konjektur berkaitan sifat-sifat fungsi songsang. Untuk subtopik ini ada beberapa definition. So, Cikgu Shu terang melalui definition tu. Yang pertama iaitu suatu fungsi f yang memetakan set x kepada set y mempunyai fungsi songsang jika f ialah fungsi 1 dengan 1. Ada 4 jenis hubungan iaitu 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada 1 dan banyak kepada banyak. Dalam 4 jenis hubungan itu hanya 1 kepada 1 dan banyak kepada 1 adalah fungsi. Syarat fungsi ialah setiap objek mesti ada satu imej. Okey, 1 per 1 macam ni. So, contoh sini A, sini B, C, D. So, ni adalah 1 kepada 1. Satu objek, satu imej. Yang kedua, banyak kepada 1. A, B, C, D, E. A, banyak kepada 1. Contoh macam ni lah. Ni banyak kepada 1. Kat sini dikira fungsi sebab satu objek ada satu imej. Yang ni objek, ni imej. Walaupun dia berkongsi imej, tapi masih lagi dalam definition fungsi itu satu objek, satu imej. So, 1 kepada 1 dengan banyak kepada 1 adalah fungsi. So, untuk definition songsang ni, hanya 1 kepada 1 sahaja dia adalah fungsi songsang. Kenapa? Ingat balik cikgu Syuk pernah explain sebelum ni. Okay, ni f. Contoh sini fx. So, kalau songsang, dia akan jadi f negatif 1 x ke arah sini balik. Okey, sebab tu hanya 1 kepada 1 adalah fungsi songsang. Kalau buat banyak kepada 1, contoh, okey, ni fx. Okey, ini banyak kepada 1. Songsang dia akan jadi C ni akan dapat 2 imej. Sebab 1 kepada B, 1 kepada A. So, sebab tu dia tak valid yang ni. Jadi, songsang itu mesti fungsi yang 1 kepada 1 saja. Itu adalah definisi yang pertama. Tengok definisi yang kedua. Dia kata kat situ hasil daripada ekuilibrium 5, dua fungsi f dan g ialah fungsi songsang antara satu sama lain jika dan hanya jika f g x sama dengan x, x adalah domain g dan g f x sama dengan x, x adalah domain f. Okay. So, kalau baca definition tak apa nak faham. So, cikgu Shu explain mengikut gambar. Baru you all nampak. Bila kita ada dua fungsi, yang pertama adalah f. Okay, kat sini dia punya objek. Kat sini dia punya imej. Ada fungsi g, dia terbalik. Ini dia punya objek. Yang ni dia punya imej. Mungkin jadi ini adalah fx. Dan ini adalah f songsang. Ataupun boleh jadi ini adalah f songsang. Yang ini boleh jadi f. Sebab tu dia kata kat sini fungsi songsang antara satu sama lain. Itu maksud dia. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah macam mana kita nak buktikan yang dikata fgx sama dengan x. Yang x tu adalah domain g. Okay, kita tengok yang ni. Yang kedua ni, objek 2, imej 3. So, kat sini, F2, imej dia 3. Kalau menggunakan fungsi G, dia akan jadi objek 3, imej 2. Okay. So, bila kita gabung FGX, contoh kita nak G3, jadi FG3 sama dengan, okay, G3 apa jawapan dia? G3 jawapan dia adalah 2. So, kat sini akan jadi F2. So, apa jawapan F2? So, F2 adalah 3. Nampak tak? Jadi, FG3 adalah 3. X adalah domain G. Domain G. Dan nilai ni akan sama. Sebab X adalah X. So, 3 dan 3. GFX sama dengan X. X adalah domain F. Contoh, kita tengok yang kedua ni. Contoh G5, kita dapat imej dia 3. Kalau F3, imej dia adalah 5. So, kalau gabungan GFX, contoh kita ambil 3 tadi. F3 jawapan dia adalah 5. So, kita tulis kat sini G5. So, jawapan G5 adalah 3. So, kat sini kita kata GF3 sama dengan 3. Okay? Ini adalah definition yang kedua. So, nak senang faham, kita tengok melalui gambar. Next, kita tengok definition yang ketiga, iaitu jika dua fungsi f dan g ialah fungsi songsang antara satu sama lain, maka domain f sama dengan julat g.
dan domain G adalah julat F. Okey, untuk definition yang ketiga, kita tengok gambar ni untuk mudah faham. Ini domain, yang julat itu adalah set image. Okey, image kat sini adalah C dengan D. Okey, kita tengok yang fx, dia punya domain adalah A dengan B. Okey, dia punya julat adalah C dengan D. Untuk gx, dia punya domain adalah C, D. Dia punya julat adalah A, B. Ingat kalau set image adalah julat. Jadi kat sini definisi dia cakap domain F. Okay, domain F adalah sama dengan julat G. Betul tak sama? Kan? Sama kan? Dan juga domain G adalah sama dengan julat F. Okay, itu adalah definition dia. Okay, yang kedua, graf G adalah pantulan graf F pada Y sama dengan X. Yang ni pantulan 36 express sebelum ni. Bila kita ada satu gaya lurus Y sama dengan X, contoh fx kat sini. Okay, contoh ni fx, dia ada pantulan belah sini. Okay, so untuk graf ni kita akan tengok pada next soalan supaya you all nampak. Tu maksud dia ada pantulan tu. Next, kita tengok definisi yang terakhir, iaitu untuk mana-mana nombor nyata A dan B, jika titik A, B berada pada graf F, maka titik B, A berada pada graf G, iaitu graf songsang bagi F tadi. Titik B, A di atas graf G ialah pantulang titik A, B di atas graf pada garis Y sama dengan X. Okay, untuk jelas, cikgu Shu ambil contoh soalan. Okay, ini adalah dia punya garis lurus Y sama dengan X. Okay, ni garis lurus Y sama dengan X. And then kita ada satu fungsi F. Contoh koordinat dia kat sini 3, 1, 2, 0, 1, -1. Contoh cikgu show ambil 3 titik ni. Okay, ini adalah 3, 1. Yang ini adalah 2, 0. Yang ini adalah 1, -1. Ini adalah fx. And then pantulan iaitu songsang bagi F adalah dia terbalik. Kalau sini 3, 1, pantulan dia adalah 1, 3. So kat sini yang pertama 1, 3. Yang kedua, kalau sini 2, 0 akan jadi 0, 2. So kat sini, kalau sini 1, -1, maksudnya -1, 1. Dia terbalik. So ini garis lurus dia. Ini adalah songsang bagi F. Ataupun kita kata tadi gx pun boleh kata juga. Okay, ni maksudnya bila dua fungsi yang songsang antara satu sama lain, dia dipatukan pada garis lurus Y sama dengan X. Okay, ni definisi yang terakhir. Dan juga kat sini pun ada tulis untuk menentukan sama ada graf bagi suatu fungsi itu mempunyai fungsi songsang, ujian garis mengufuk boleh dilakukan. Jika garis mengufuk itu memotong satu graf fungsi hanya pada satu titik, maka nilai fungsinya ialah 1 dengan 1 dan fungsi tersebut mempunyai fungsi songsang. Okay, dia sama juga dengan fungsi yang kita belajar sebelum ni. Kalau kita uji menggunakan garis mencancang, kita kena make sure hanya ada satu titik saja yang bersentuhan antara garis lurus dan graf tersebut. Sama juga dengan songsang ni, kita menggunakan ujian garis mengufuk. Kita kena make sure hanya ada satu point saja yang sentuh antara garis mengufuk dan graf tersebut. Contoh yang pertama yang ni, kita nampak bila kita buat garis mengufuk di mana-mana arah pun, dia akan sentuh satu saja. So ini mempunyai fungsi songsang. Kalau yang ni, bila kita buat macam ni, satu garis ni kita dapat 2. So secara automatik dia bukan fungsi songsang. Walaupun kalau kita guna garis yang atas ni dapat 1 saja menyentuh, tapi kat bawah ni dia 2. So dia automatik dia bukan fungsi songsang. Ini antara definition yang you all kena faham. So kita tengok contoh. Contoh 15, tentukan sama ada setiap fungsi berikut mempunyai fungsi songsang atau tidak. Berikan sebab bagi jawapan anda. Okay, yang pertama awak tengok dia adalah 1 kepada 1. So dia automatik dia fungsi songsang. Jadi jawapan dia awak boleh cakap setiap objek mempunyai satu image. And then yang B, bila menggunakan ujian garis mengufuk, dia menyentuh satu titik sahaja. Jadi dia adalah fungsi songsang. Yang ketiga, bila menggunakan ujian garis mengufuk, awak dapat 2 titik. So secara automatik dia bukan fungsi songsang. Okey, contoh 16 ni,
Sahkan kebenaran bahawa fungsi fx 3 tolak 2x mempunyai fungsi songsang gx 3 tolak x per 2. Okey, untuk yang ni kita kena guna definition tadi di mana fgx adalah sama dengan gfx sama dengan x tadi. Jadi bila awak cari fgx kat sini, g masuk dalam f. Okey, apa itu f? 3 tolak 2x. So 3 tolak 2, yang x tu awak masukkan g tadi, iaitu 3 tolak x per 2. And then bila awak selesaikan, awak akan dapat x. Sama juga dengan gfx. Gfx tu f masuk dalam g. G adalah 3 tolak x per 2. So yang x ni akan masuk f. Ini masuk nilai fx per 2. Okay, bila awak selesaikan, awak dapat x. Jadi, so kedua-dua ni mempunyai fungsi songsang. Next, kita tengok contoh 17. Fungsi ditarikkan oleh fx x kuasa 2 tolak 6 untuk domain 0 hingga 4 pada serta yang sama. Lakarkan graf bagi fungsi f dan songsang dia. Okey, seterusnya nyatakan domain bagi fungsi songsang. Okey, so bila gambar ni awak tengok, dia bagi domain siap-siap 0 hingga 4. So awak cari 0 hingga 4, awak cari menggunakan kalkulator, masuk 0, awak dapat negatif 6, masuk 1 dapat negatif 5 dan seterusnya. And then awak plot. Okay, awak tengok sini 4, 10. So sini 4, 10. And then 3, 3. 2, negatif 2. 1, negatif 5. Dan 0, negatif 6. So awak plot lah kat sini. Kemudian ini adalah y sama dengan x. So untuk songsang dia terbalik. Kalau sini 4, 10. Kat sini akan jadi 10, 4. So awak plot sini 10, 4. Kemudian awak plot 3, 3. Awak plot negatif 2, 2. And then awak lukislah gambar ni. Kemudian dia minta domain. Okay, apa domain dia? So, domain dia kat mana dia start, kat mana dia berakhir. So, domain dia adalah kat sini negatif 6 dan berakhir dekat 10. Dan last sekali kita tengok contoh 18. Rajah di sebelah menunjukkan graf y sama dengan fx yang melalui titik P10 dan Q36. Pada rajah yang sama, lakarkan graf y sama dengan songsang dia untuk menunjukkan titik-titik yang sepadan dengan titik P dan Q. Okey, ini fungsi dia. Okay, bila awak lukis, awak akan lukis satu garisan y sama dengan x. Lepas tu ingat balik and then terbalik. Kalau sini 3, 6, kita akan plot 6, 3. So 6, 3 kat sini. Kat sini 1, 0. Kita akan plot 0, 1 and then kita buat garis lurus. Okey, inilah songsangan dia. Aku harap you all clear. Dan jika ada keraguan, kita akan tengok pada latihan-latihan dalam buku teks. So, jumpa you all untuk next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan loceng untuk dapatkan notification video terbaru Cikgu Shu. Terima kasih semua.